Aku rasa ada reason kenapa Apple lancarkan iPhone SE3 tu kan. Mungkin sebab diorang rindu kot dengan iPhone 6 ataupun iPhone 8 punya design, and masih ada pengguna yang suka IPS LCD. Finally, Apple telah melancarkan produk baru masa Apple Event yang diadakan baru-baru ni, dan akan ada lagi Apple Event seterusnya untuk pelancaran rasmi iPhone yang terbaru nanti, mungkin sekitar bulan September tahun ni. So, untuk Apple Event kali ni banyak juga produk menarik, dan juga aku tak jangka langsung yang Apple akan perkenalkan lagi chip yang terbaru yang jauh lebih berkuasa daripada chip yang sedia ada macam M1, M1 Pro dan juga M1 Max yang baru juga dilancarkan untuk MacBook Pro yang terbaru kan. Tapi kali ni Apple perkenalkan chip M1 Ultra pula. Memang overkill, overpower gila web chip baru ni. Tapi dalam video kali ni aku tak nak cerita lagi tentang chip yang terbaru. Aku akan ceritakan serba sedikit apa yang menarik dan juga produk baru yang Apple telah melancarkan masa Apple Event baru-baru ni. So yang pertama sekali adalah Apple menawarkan pilihan warna baru untuk iPhone 13 series. So ada pilihan warna hijau untuk iPhone 13, 13 mini, 13 Pro dan juga 13 Pro Max. Tapi warna hijau untuk iPhone 13 dan juga versi Pro dia berbeza sikit lah. Untuk yang iPhone 13 biasa warna dia macam pekat sikit, tapi untuk yang versi Pro warna dia macam cair sikit lah. Cuma harga dia masih sama saja seperti mana yang Apple lancarkan pada tahun lepas. Seterusnya Apple perkenalkan iPad Air yang terbaru. Dari segi rekaan ataupun features masih sama je macam iPad Air yang dilancarkan pada tahun 2020. So masih ada Touch ID, menyokong Apple Pencil, boleh pakai Magic Keyboard dan banyak perkara yang masih sama je. Cuma major upgrade yang Apple buat pada iPad Air kali ni adalah dia punya performance wise. Sebab iPad Air kali ni menggunakan chip Apple M1 seperti mana yang digunakan pada iPad Pro yang terbaru. Seperti kita tahu yang prestasi untuk chip M1 ni memang bukannya calang-calang dan memang super powerful lah. Kalau korang gunakan iPad Air nanti korang akan rasa sendiri performance wise dia memang cukup padu untuk korang nak gunakan untuk edit video, untuk edit gambar dan banyak lagi perkara yang kita boleh gunakan dekat iPad Air untuk tujuan education dan creative work. Selain itu juga Apple upgrade dari segi dia punya selfie camera. Kali ni dia menggunakan sensor kamera 12 megapixel ultra wide dan juga ada fungsi center stage untuk kegunaan kalau korang nak video call dengan orang, video meet apa semua. Dia punya video tu akan lebih lebar dan juga dia boleh follow kita punya movement tu kan. So itu adalah antara yang menarik dan juga upgrade yang Apple buat pada iPad Air. Very minor, cuma paling utama sekali dan paling besar sekali adalah dari segi prestasi itu sendiri lah. Dia memberikan chip yang lebih berkuasa daripada chip iPad Air yang diperkenalkan pada tahun 2020. Untuk pasaran Malaysia, iPad Air yang terbaru ni ditawarkan dengan harga bermula RM2,700 untuk storage 64GB dengan Wi-Fi dan mencecah RM4,000 untuk 256GB Wi-Fi seluler, dan ada juga rangkaian 5G untuk iPad Air yang terbaru ni. Seterusnya macam aku cakap awal tadi, yang Apple telah perkenalkan chip yang terbaru iaitu M1 Ultra, dan aku memang tak jangka langsung sebab baru juga Apple perkenalkan M1 Pro dan juga M1 Max masa akhir tahun lepas kan untuk MacBook Pro yang terbaru. But kali ni Apple perkenalkan M1 Ultra yang jauh lebih berkuasa, dan bagi aku dia memang very special lah untuk Mac Studio yang terbaru, dan aku akan ceritakan nanti tentang Mac Studio. So untuk M1 Ultra kali ni Apple memberikan 20 core of CPU dan juga 64 core of GPU dengan 32 Neural Engine. Dari segi size untuk chip M1 Ultra ni sendiri 2 kali ganda lebih besar daripada M1 Max punya chip. Even dari segi numbers yang Apple tunjuk bila compare dengan device Apple yang lain, dia memang top 1 lah sekarang ni kan. So untuk Apple M1 Ultra ni setakat hari ni khas untuk Mac Studio saja. So far aku tak dengar yang Apple tawarkan pada MacBook Pro ke, pada Mac Pro ke, tak ada. Even Apple juga claim yang chip M1 Ultra kali ni 80% lagi pantas berwarna dengan the fastest Mac Pro. So aku tak boleh imagine dia punya kepantasan macam mana, kehebatan dia memang overkill gila kot. So aku rasa M1 Max dan juga M1 Pro pun dah cukup berkuasa untuk aku sendiri nak gunakan dalam real life untuk buat kerja editing apa semua. Ini kan lagi M1 Ultra babe. Apple juga umumkan yang chip terbaru ni menyokong memori sehingga 128GB of RAM. So memang besar gila, dah sama besar dah macam storage phone S22 Ultra yang berharga RM5,100 tu kan. Kalau korang perasan dalam Apple event kali ni ada 2 produk penting yang Apple lancarkan dan juga memang Apple highlight gila-gila, iaitu Mac Studio dan juga Studio Display. So untuk Mac Studio ni dia lebih kurang je macam Mac Mini. Dia versi Mac Mini
tapi lebih besar dan juga lebih profesional dengan harga yang memang jauh lebih mahal daripada Mac Mini untuk the highest varian ni lah. Basically Mac Studio ni hanya ada dua pilihan chip saja, iaitu M1 Max dan juga M1 Ultra, dengan pilihan SSD sehingga 8TB dan juga RAM sehingga 128GB of RAM. So memang dia punya numbers untuk RAM, SSD, untuk dia punya chip prestasi tu saja memang dah besar gila. So that's why Mac Studio ni bukannya Mac yang biasa. Dia memang level-level profesional. Dari segi dia punya pilihan port tu saja memang banyak gila port yang ada pada Mac Studio ni. Lebih banyak daripada port yang apa Apple tawarkan pada MacBook Pro. So ada SD slot, USB-C, ada HDMI dan banyak gila slot dan juga ports yang Apple letakkan pada Mac Studio kali ni. Kalau korang memang pengguna Tega Mac Mini macam aku sekarang gunakan Mac Mini kat belakang ni, dan kalau korang rasa Mac Mini yang korang pakai tu tak cukup berkuasa lagi, mungkin Mac Studio ni adalah antara pilihan ataupun pelaburan terbaik untuk korang semua. Tapi dia hanya ada pilihan chip M1 Max dan juga chip M1 Ultra saja, tak ada pilihan M1 dan juga M1 Pro, tak ada. So untuk korang nak beli, harga dia bermula dengan 8,800 untuk chip M1 Max, 32GB of RAM dan juga 512GB of SSD. Tapi macam biasalah, kalau korang nak upgrade sikit dia punya SSD, boleh tambah sikit lah duit, boleh custom kan. Tapi untuk highest varian dia mencecah RM32,800 untuk chip M1 Ultra, 128GB of RAM dan juga 8TB SSD. So memang besar gila numbers untuk the highest variant. 32,000 weh. Aku tak tahulah. Kalau aku memang tak lah kan sampai RM32,000 untuk nak spend pada Mac Studio saja. Tidak termasuk dengan display dia Tak termasuk display, itu just dia punya Mac Studio je. Dia benda tu je kan. Yah, aku rasa kalau orang yang memang fully gunakan Mac Studio untuk nak buat kerja yang berat-berat dan juga kerja dia tu memang membuahkan hasil yang lebih berganda daripada apa yang dilabur dekat Mac Studio tu, memang berbaloi lah nak beli Mac Studio. Tapi kalau korang memang saya saja nak beli tu, kumpul menabung duit nak beli hanya untuk nak edit video sikit-sikit tu, memang tak payahlah. Tapi kalau korang nak edit video, Mac Mini pun dah cukup berkuasa sebenarnya. But kalau korang rasa macam tak cukup juga Mac Mini M1 tu, Mac Studio adalah jawapan terbaik untuk korang semua. Tapi aku rasa Mac Studio M1 Max 32GB of RAM tu pun dah cukup berkuasa dan juga overpower dah sebenarnya M1 Max ni. Aku tak tahulah M1 Ultra ni macam mana dia punya pergi. So ya, aku memang look forward untuk nak cuba sendiri prestasi untuk chip M1 Ultra pada Mac Studio. Once dah rasmi di pasaran Malaysia, aku akan cubalah. InsyaAllah kalau ada rezeki aku akan cubalah. Di samping Mac Studio tu kita boleh nampak yang dia punya gandingan ataupun dia punya pasangan adalah Studio Display. So Studio Display ni adalah monitor yang Apple katakan dia fokus pada kamera dan juga audio. Kalau korang tengok betul-betul, Studio Display ni dia memang ala-ala macam Pro Display SDR yang mencecah harga RM20,000 tu kan. Tapi harga untuk Studio Display ni lebih separuh lah, lagi murah daripada Pro Display SDR yang memang mahal gila kan untuk display tu. Tapi dia punya design wise memang 90% sama je. Cuma bezel untuk Studio Display ni lebih tebal and then size dia lebih kecil sikit lah berbanding dengan Pro Display SDR yang lebih besar size dia. Bezel dia memang very nipis lah. Basically Studio Display mempunyai size 27 inci retina display dengan resolusi 5K, 1 billion of colors dan juga 600 nits of brightness. So dari segi numbers tu boleh tahan jugalah, dia memang level-level yang professional punya display lah. First impression aku masa Apple umumkan Studio Display ni, bagi aku agak tertarik jugalah secara peribadi kan, sebab Apple claim yang this is the best monitor with camera and audio. Untuk Studio Display ni saja ada 6 speaker yang menyokong special audio dan juga Dolby Atmos dengan studio quality mic dan juga ada kamera 12MP ultra wide dengan sokongan center stage, lebih kurang dia macam iPad Air tadi. So itu adalah antara yang menarik dengan Studio Display yang terbaru pada Apple ni. Harga dia bermula RM7,000 untuk standard glass, tapi kalau korang nak beli yang upgrade sikit untuk nano texture glass berharga RM8,300. Secara jujurnya kalau aku meletakkan diri aku sebagai average user ataupun pengguna yang biasa, memang aku akan merasakan yang Studio Display ni memang very overpriced. Harga starting saja dah RM7,000 kot. Boleh beli sebuah MacBook Pro ataupun harga dia tambah sikit je boleh beli Mac Studio sebiji tu kan, yang M1 Max. Tapi kalau aku meletakkan diri aku sebagai orang yang memang buat kerja kreatif dan juga memang melabur untuk barang-barang macam ni dan dapat pulangan yang berkali ganda lagi, why not untuk aku consider kan untuk beli Studio Display yang berharga RM7,000 yang mencecah RM9,000 lebih ni kan. Sebab kita tahu yang monitor premium macam Studio Display ni
memang kita pernah nampak apa yang LG pernah jual sebelum ni, Dell apa semua, memang harga dia lebih kurang macam tu je, 5,000, 6,000, 7,000, even sampai belas-belas ribu pun ada monitor untuk jenama daripada LG, Samsung, Dell dan sebagainya. Ini Apple dengan harga 7,000 sampai 9,000, aku tak terkejut sangat. Yang terakhir sekali adalah iPhone SE yang terbaru. Actually, Apple tak panggil dia sebagai iPhone SE 3 ataupun iPhone SE Plus. Apple just panggil sebagai iPhone SE saja. Dan Apple dah replace dah, harga semua dah senaraikan dekat Apple official website. So, harga starting dia untuk 64GB adalah 2,100. Untuk 128 adalah 2,300. Untuk 256 adalah 2,800. So harga dia dah hampir-hampir macam iPhone 13 mini kan, untuk yang the highest variant tu. So ya, rekaan dia masih recycle, rekaan yang sama je macam iPhone SE 2020 dan juga sama je macam iPhone 8. Aku macam susah juga nak brain kenapa Apple masih lancarkan, perkenalkan iPhone yang dah lama gila rekaan dia, design dia yang very outdated dari segi dia punya screen tu sendiri, 4.7 inci. Sebenarnya ya, kita dah boleh jangka lah berdasarkan leaks dan juga rumours yang tersebar sebelum ni tentang rekaan dia, tentang Apple nak kembalikan rekaan yang sama tapi dengan chip yang baru A15 Bionic, yang ada juga rangkaian 5G. So that's the idea of iPhone SE sebenarnya, iaitu masih kekalkan form factor yang lama tapi bagi prestasi yang terbaru untuk phone baru. This is the new phone. Bukannya phone lama. This is the new phone. They just recycle the design. IPS LCD 47 inci. What the... 2022 IPS LCD dengan harga mencecah 2,800. Kalau korang perasan betul-betul untuk Apple event kali ni, dia punya highlight utama bukannya iPhone SE yang terbaru tau, tapi highlight paling utama dia adalah Mac Studio dan juga Studio Display tadi sebenarnya. So that's why Apple lancarkan iPhone SE masa awal-awal pelancaran dia kan. So dia macam asal boleh lah. Ya, iPhone SE 3 rekaan masih sama macam iPhone SE 2020. Upgrade sikit je dari segi dia punya kamera. Ada Deep Fusion kali ni macam apa yang ada pada iPhone 11 Pro. And then ada Smart HDR4 macam apa yang ada pada iPhone 13. And then dia upgrade sikit dari segi portrait mode tu lah. And then Apple juga claim yang diorang bagi a better battery life. A better battery life. Better battery life untuk iPhone yang besar 47 inci. Cukup itu saja. Aku rasa itu saja perkongsian aku tentang apa yang menarik dan juga produk baru yang Apple telah lancarkan masa Apple event untuk awal tahun ni. Dan kita just tunggu dan lihat Apple event seterusnya pada bulan September insyaAllah untuk pelancaran rasmi iPhone yang terbaru nanti. Dan aku harapkan lepas ni takkan ada lagi lah iPhone dengan IPS LCD 47 inci. Aku rasa ada reason kenapa Apple lancarkan iPhone SE 3 tu kan. Mungkin lah kan, ada masih pengguna yang nakkan sebuah iPhone yang size compact, and masih ada pengguna yang suka IPS LCD, dan masih ada pengguna yang sukakan Touch ID kan. Mungkin sebab diorang rindu kot dengan iPhone 6 ataupun iPhone 8 punya design. Diorang rindu kot. So bila rindu, belilah yang iPhone SE 3 ni kan. Kalau nak cakap pasal iPhone compact ni, iPhone 12 mini, 13 mini tak laku sangat tau sebenarnya. Dari segi sale tu macam tak perform lah berbanding dengan iPhone 11, iPhone XR perform gila tau dia punya sale. But untuk versi mini memang tak perform. So Apple launch iPhone SE 3 dengan size yang lebih kecil, actually size screen dia daripada 13 ataupun 12 mini. Dah.